Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 31 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Cadangan penjualan tenaga boleh diperbaharui oleh Sarawak kepada Singapura antara yang dibincangkan dalam mesyuarat dua hala Malaysia-Singapura yang berlangsung di Singapura. Pejabat Premier Sarawak dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat itu bersempena sesi pemukiman ke-10 pemimpin Malaysia-Singapura. Delegasi Malaysia diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Dunopeng. Dalam mesyuarat tersebut, pemimpin kedua-dua negara mengambil maklum perbincangan berterusan bagi Singapura untuk mengimport tenaga boleh diperbaharui dari Sarawak di mana Kerajaan Persekutuan akan memberikan bantuan dalam mempercepatkan proses itu. Perbincangan juga sedang diadakan di antara Sarawak melalui Sarawak Energy SEB dan pihak berkuasa Singapura mengenai cadangan penyaluran tenaga rentas sempadan sehingga 1,000 megawatt dari empangan Hidro Sarawak ke Singapura. Ia bakal melibatkan 700 km kabel laut dan terletak 70% di bawah perairan wilayah Indonesia. Sarawak bersedia membiayai latihan pengurusan kepada guru interim tanpa kontrak GITK sebagai langkah penyelesaian cepat bagi mengisi lebih 3,000 kekosongan jawatan guru di seluruh negeri. Tak kontrak ni. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai berkata isu kekurangan guru di Sarawak sudah berpanjangan, maka solusi tersebut penting bagi mengurangkan implikasinya yang beliau sifatkan di tahap kritikal. Jelasnya perkara tersebut antara yang dibincangkan pada pertemuan Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat yang diketuai Menterinya Datuk Seri Roland Sagah Wiin bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Kuala Lumpur minggu lepas. Guru ini sebenarnya tidak terlatih, tetapi kita tidak mahu berkompromi dengan standard. Kita bukannya nak merendahkan standard pengambilan seorang guru, tetapi kita menggunakan guru ini sebagai interim dan semasa mereka mengajar, mereka diberi latihan untuk ikhtisas perguruan. Di mana perbelanjaan tersebut ditanggung oleh kerajaan negeri. Datuk Dr. Anwar juga berharap agar separuh daripada kekosongan tersebut akan diisi melalui pengambilan lebih 9,000 guru tambahan seluruh negara pada November ini seperti yang diumumkan Menteri Pendidikan Malaysia. Beliau ditemui RTM selepas hadir rakaman temu ramah khas bersama RTM Sarawak di Kuching. Sarawak bakal memiliki banyak kelebihan selepas mendapat semula kuasa autonomi pendidikan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hail Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Nugak Kumbung berkata ini termasuk melantik lebih ramai guru tempatan bagi menampung keperluan di seluruh negeri. Banyak. Kita akan melantik dan mengambil guru-guru sendiri dari Sarawak. Kerana autonomi ini diserah kepada pengarah negeri Sarawak. Dedahnya ia akan berjaya dicapai dengan keyakinan Kerajaan Persekutuan terhadap Sarawak yang mempamerkan kestabilan politik. Beliau yang juga naib Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS menjelaskan Kementerian Pendidikan telah bersetuju untuk menyelaras bahagian pentadbiran dalam tempoh 30 hari. Ia hasil perbincangan yang dijalankan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau ditemui pemberita RTM selepas program randau bersama pemimpin di Rumah Nelson Komiti Jalan Pesisir Bintulu Mukah. Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan hala tuju dan kemajuan sesebuah bangsa dan negara. Justru tanggungjawab menyediakan peluang pendidikan bermula dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa adalah menjadi amanah besar yang perlu digalas oleh kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat. Ikuti kupasan Hasaruddin Stanley Kujat berkaitan pembangunan pendidikan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Dun Jepak mempunyai 9 buah sekolah rendah, 2 buah sekolah menengah dan 3 buah pusat latihan dan institusi kemahiran. Pendek kata, bagi mereka yang berhasrat untuk tinggal di Jepak, mereka boleh merebut peluang pendidikan bermula dari sekolah rendah hingga ke peringkat diploma seperti di Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu.
telah memulakan operasinya pada tahun 2011, IKM Bintulu memberikan fokus utama kepada bidang minyak dan gas sesuai dengan pertumbuhan industri tersebut di Bintulu. MARA telah menaik taraf beberapa program di IKM Bintulu kepada tahap diploma. Setakat ini kita ada program 3 program diploma, manakala kita masih ada 3 program CJ. Pengarah IKM Bintulu, Insinyur Muhammad Syukri Abdullah yang telah memulakan tugas di IKM Bintulu pada 2021 berkata, belajar lepasan di IKM Bintulu adalah bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir di industri minyak dan gas yang terdapat di Bintulu dan Samalaju. Oleh itu, IKM Bintulu turut menawarkan kursus-kursus jangka pendek kepada pekerja-pekerja industri yang turut mendapat permintaan tinggi syarikat seperti Petronas. Belajar start-up dan shutdown untuk industri minyak dan gas boleh dilakukan di tempat kita dengan tanpa mengakibatkan kerugian yang besar kepada industri. Sebagai pusat pendidikan, latihan teknikal dan vocational TVET yang berada di kawasan Jepak, IKM Bintulu sentiasa membuka peluang kepada anak-anak Jepak dan Bintulu mengikuti pengajian di pusat tersebut. Kalau kita perhatikan juga, masyarakat di kawasan Jepak memang memilih IKM Bintulu ataupun institut pengajian yang berada di Bintulu kerana kita sentiasa berhubung dengan masyarakat di sekitar Jepak. Ikuti bahagian kedua laporan ini mengenai Maktab Rendah Sains MARA MRSM Bintulu yang telah siap dibina dan akan diserahkan oleh pihak Petronas kepada Yayasan Sarawak dan seterusnya kepada MARA pada 1 November nanti. Laporan Nasaruddin Stanley Kujat, RTM. Berbaki 4 hari lagi kempen bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Gabungan Parti Sarawak GPS mempertingkat usaha menyantuni seramai mungkin pengundi di kawasan berkenaan. Jelas Timbalan Presiden Parti Pusaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Awang Tengah Ali Hassan, ini penting bagi memastikan pengundi memahami manifesto yang dibawa parti itu. Jadi kempen itu akan kita pertingkatkan. Kita akan pertingkatkan sehinggalah hari pengundian. Kita mahu supaya mesej kita sampai. Kita dapat menerangkan apa dasar-dasar kita. Kenapa penting untuk mereka memilih GPS. Beliau yang juga pengarah operasi PRK Dun Jepak berkata demikian seusai merasmikan program kesedaran keusahawanan digital di Jepak Bintulu. PRK Dun Jepak merekodkan seramai 22,804 pemilih dan menyaksikan pertumbungan 3 penjuru antara GPS, Parti Bumi Kenyalang PBK dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas, dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.